Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Taufik dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan RPH yang telah saya hasilkan untuk memenuhi tugasan 2 pentaksiran berterusan saya. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Anusha Ana Perempuan Ganabati dari Unit W2 dan kod khusus ialah PRKA 3012 dan nama pensyarah saya ialah Dr. Muhammad Taufik bin Haji Ahmad. Okey, untuk RPH ni saya telah mengambil RPH tahun 3 dan mari kita lihat apakah butiran-butiran penting. Yang pertama tarikh iaitu pada 2 Februari 2023 dan masanya ialah 8 hingga 9 pagi iaitu 1 jam. Kelas 3 batch tarikh dan bilangan murid ialah 28 orang. Tema yang saya pilih ialah kekeluargaan dan tajuknya ialah Prihatinnya Keluargaku. Okey, dalam sesebuah penulisan RPH, standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran sangatlah penting. Okey, mari kita lihat standard kandungan ni memberi petunjuk kepada tahap kebolehan murid dalam lingkungan ataupun kelompok standard pembelajaran. Manakala standard pembelajaran pula merupakan perincian kepada standard kandungan yang perlu diajar kepada murid. Dan objektif pembelajaran ialah apabila seseorang guru mengajar murid, adakah objektif tu telah mencapai? Maksudnya macam cikgu mengajar sesuatu benda, adakah murid tu faham dan murid tu berupaya untuk mencapai objektif pembelajaran pada hari itu. Jadi standard kandungan yang telah saya pilih ialah 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Okay, manakala standard pembelajarannya pula 5.1.1, memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks iaitu penjodoh bilangan. Okey, objektif pembelajaran pula pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama memahami sekurang-kurangnya 5 penggunaan penjodoh bilangan dengan betul. Okey, yang kedua, menggunakan sekurang-kurangnya 5 penjodoh bilangan mengikut konteks dengan jelas. Baiklah, seterusnya mari kita lihat butiran seterusnya iaitu kemahiran ataupun fokus. Okey, kemahiran atau fokus utama saya pada hari ini ialah tata bahasa. Itu sebab saya memilih penjodoh bilangan. Okey, yang kedua, kriteria kejayaan. Apa yang dimaksudkan dengan kriteria kejayaan ni? Okey, kriteria kejayaan ni merupakan unit-unit kecil yang diperincikan daripada objektif pembelajaran tadi. Okey, melalui perincian ini, guru perlu mencatatkan bagaimana cara ataupun situasi yang menandakan bahawa murid itu menguasai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Okey, maksudnya sini, objektif tu macam mana guru ingin mengukur adakah murid itu faham ataupun menguasai objektif tersebut. Jadi kriteria kejayaan ini akan membantu guru. Okay, yang pertama, murid perlulah mengetahui pelbagai penjodoh bilangan. Okay. Yang kedua, murid perlulah menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berkaitan penjodoh bilangan dengan betul. Okay, melalui ini, guru bolehlah menandakan bahawa murid ini telah mencapai objektif pembelajaran pada hari itu. Okey, dan yang ketiga, pentaksiran. Okey, pentaksiran yang saya telah pilih ialah penilaian formatif. Okey, dari sini peta-bulatan. Okey, peta-bulatan ni murid akan menyenaraikan penjodoh bilangan ke dalam peta-bulatan tersebut. Dan yang kedua, kuis. Okey, kuis ni adalah dalam sesi penggayaan tadi. Dan yang ketiga, lembaran kerja. Lembaran kerja ni pada langkah 4. Baiklah, elemen seterusnya ialah tabiat berfikir. HOM ni merujuk kepada habits of mind ataupun kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, murid dapat menjana pemikiran kritis dan kreatif. Dan yang kedua, penerapan nilai. Okey, penerapan nilai ni murid dapat menerapkan nilai kerjasama, keyakinan, berusaha dan bertanggungjawab. Okay, kesemua nilai ni dapat diterapkan melalui aktiviti kumpulan ataupun aktiviti individu. Baiklah, seterusnya mari kita lihat EMK dalam RPH. EMK merujuk pada elemen merentas kurikulum
di mana ia merupakan unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Okay, selain yang ditetapkan dalam standard kandungan tadi. Jadi elemen-elemen ini diterapkan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Jadi mari kita lihat yang pertama ilmu. Dari segi ilmu, murid dapat belajar pendidikan moral dan juga sivik kewarganegaraan. Dan yang kedua nilai murni. Okay, murid dapat menerapkan nilai prihatin, tanggungjawab, hormat menghormati dan juga kasih sayang. Dan dari segi EMK ataupun teknologi maklumat komunikasi, murid belajar melalui TMK di mana guru menggunakan komputer dan akhir sekali kreativiti. Kreativiti ni boleh dipupuk apabila murid-murid menyeneraikan penjodoh bilangan dalam bentuk peta writing. Baiklah, seterusnya mari kita lihat alat atau bahan bantu mengajar yang telah saya gunakan. Yang pertama slide, yang kedua projector, yang ketiga computer reader, yang keempat peta bulatan ataupun peta buih, yang kelima lembaran kerja, yang keenam lirik lagu, dan seterusnya saya telah menggunakan bahan-bahan maujud contohnya macam buah betik, cendawan, majalah dan juga anting-anting. Seterusnya dari aspek strategi, pendekatan, kaedah dan teknik. Strategi yang telah saya gunakan ialah berpusatkan murid. Pendekatannya adalah pendekatan didaktif. Kaedahnya adalah kaedah yang pertama sumbang saran dan yang kedua kooperatif. Tekniknya adalah nyanyian. Yang kedua kuis dan yang ketiga teka silang kata. Sekarang mari kita masuk ke dalam rancangan aktiviti pengajaran saya. Yang pertama set induksi. Bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran set induksi, guru akan membawa masuk benda-benda maujud ke dalam kelas. Contoh benda-benda maujud ni ialah buah betik, anting-anting, cendawan dan juga majalah. Yang kedua, murid-murid akan diberi peluang untuk menyentuh. Murid-murid pun akan menyentuh. Contoh buah betik, murid-murid akan menyentuh, wah ini ke buah betik. Anting-anting ada perempuan, ada pelajar perempuan mereka akan pakai, wah cantiknya anting-anting ni, macam tu. Jadi secara tidak langsung guru akan memberangsangkan minda murid untuk lebih tertarik dengan pelajaran pada hari itu. Jadi murid-murid pun akan rasa macam, wah apa topik yang kita nak belajar hari ni, macam tu. Macam untuk pelajar tahun 3, kita kena menarik minat mereka terhadap topik pada hari itu supaya objektif pembelajaran guru tersebut tercapai. Jadi yang ketiga, guru akan meminta murid untuk menamakan setiap benda-benda ni. Tujuannya ialah ada segelintir pelajar yang tak tahu apa yang dimaksudkan dengan betik. Ada pelajar yang cakap, itu bukan betik lah cikgu, itu cempedak. Ada juga yang pelajar yang cakap, oh itu ke buah betik, macam tu. Dan cendawan, oh itu ke cendawan. Ada pelajar yang tak kenal apakah itu betik, cendawan, mungkin mereka kenal majalah ataupun anting-anting. Jadi untuk buah-buahan ni mungkin mereka tidak lebih kenali apa nama buah-buahan tersebut. Dan yang seterusnya, guru akan meminta murid untuk memberikan penjodoh bilangan yang sesuai dengan benda-benda tersebut. Penjodoh bilangan ni dari tahun 1, tahun 2, murid-murid sudah pun didedahkan dengan penjodoh bilangan yang asas, contohnya sebuah, sepasang, sebiji. Jadi apabila datang ke tahun 3, murid-murid sudah pun ada pengalaman sedia ada mereka dan murid-murid lebih senang untuk menjawab soalan yang ditanyakan oleh cikgu. Contoh untuk betik, betik yang telah dipotong tu, murid-murid akan cakap itu sepotong betik, ataupun untuk cendawan itu sekaki cendawan, macam tu. Jadi itu telah memberangsangkan minda murid untuk lebih berfikir ataupun murid-murid akan keluarkan pengalaman sedia ada mereka. Dan soalan yang akan ditanyakan tu, apakah nama benda-benda ini, dan jangkaan jawapannya pula betik yang sudah dipotong, cendawan, majalah. Majalahnya mereka akan spesifikkan kepada majalah kuntum dan juga anting-anting. Untuk langkah 1, guru akan memainkan lagu penjodoh bilangan manakala murid-murid akan mendengarnya dahulu. Lirik lagu dia berbunyi, Datuk duduk atas sebuah kerusi sambil memakai sepasang cermin mata. Mengapa Atuk pakai sepasang cermin mata? Kerana mahu membaca senaskah surat khabar. Atuk makan sepotong betik
sambil baca senaskah surat khabar. Ini merupakan lirik lagu penjodoh bilangan tersebut. Jadi selepas guru memainkan lagu tersebut, murid-murid akan menyanyikan semula lagu tersebut berdasarkan seni kata lagu yang telah diedarkan oleh guru. Dan yang ketiga, guru akan menerangkan maksud penjodoh bilangan kepada murid. Contoh, sebuah. Apa yang dimaksudkan dengan sebuah? Selalunya sebuah ni akan dikaitkan dengan buah. Sepasang ni kena ada dua. Pairing, kena ada dua. So, sepasang cermin mata. Macam tu. Guru akan menerangkan maksud penjodoh bilangan sebelum guru masuk lebih detail dalam pembelajaran. Dan yang keempat, murid akan mengenal pasti penjodoh bilangan yang terdapat dalam lirik lagu penjodoh bilangan. Macam yang saya tunjukkan tadi, Datuk duduk atas sebuah kerusi. Sebuah tu telah pun dimerahkan, hurufnya telah dimerahkan. Jadi sebuah merupakan penjodoh bilangan bagi kerusi. Jadi murid-murid akan mengenal pasti dan seterusnya murid-murid diminta untuk menyenaraikan penjodoh bilangan yang dikenal pasti ke dalam bentuk peta item iaitu peta bulatan. Baiklah, setelah murid-murid telah pun memasukkan penjodoh bilangan ke dalam peta bulatan, seterusnya langkah kedua yang memakan masa selama 15 minit, guru akan memaparkan teks prihatinnya keluarga kepada murid-murid. Teks ni boleh didapatkan dalam buku teks tahun 3. Jadi, guru akan memaparkan di atas projektor ataupun slide dan murid-murid diminta untuk menyenaraikan penjodoh bilangan yang terdapat dalam teks. Macam dalam teks tadi, murid-murid akan mengenal pasti, sebuah, sepasang, senaskah. Jadi, apabila murid sudah pun tahu, mereka mengangkat tangan dan mereka akan menyenaraikan penjodoh bilangan tersebut. Dan yang ketiga, seterusnya murid juga diminta untuk memberikan contoh lain untuk penjodoh bilangan tersebut. Contoh penjodoh bilangan yang lain, mereka boleh ingat kembali contoh-contoh penjodoh bilangan yang mereka belajar pada tahun 1 ataupun tahun 2. Contohnya seutas, seikat, angkatan, sebiji, macam tu. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam langkah ketiga, saya ingin memaklumkan bahawa kesemua proses PDP ni akan berlangsung dalam makmal komputer. Jadi dalam makmal komputer, murid-murid boleh mengakses komputer Reaper dan guru-guru pun boleh menggunakan peluang tersebut untuk berinteraksi dengan murid dan murid juga akan berinteraksi dengan TMK, Teknologi Maklumat Komunikasi. Jadi yang langkah ketiga ni, guru akan memaparkan slide kuis penjodoh bilangan menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi link aplikasi Quizizz ni akan share ke dalam Google Classroom dan murid-murid dapat mengakses aplikasi Quizizz ni dan murid-murid juga akan menjawab soalan dalam komputer ibu masing-masing. Dan murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan. Jadi 4 kumpulan ni murid-murid akan membuat soalan kuis yang berlainan. Jadi lepas mereka semua dah habis jawab, barulah guru akan membincangkan soalan bersama mereka dan jika ada soalan yang salah dan dalam aplikasi Quizizz tu mereka boleh mengesan jawapan salah dan mereka boleh membetulkan jawapan yang betul pada masa akan datang. Dan murid-murid ni akan berbincang jawapannya dalam kumpulan. Di sini penerapan nilainya adalah bekerjasama, bertoleransi dan juga keberanian untuk memberikan pendapat. Baiklah, setelah habis proses PDP, guru akan bergerak ke langkah keempat iaitu latihan pengukuhan. Guru akan mengedarkan lembaran kertas isi tempat kosong dan murid akan melengkapkan latihan dengan penjodoh bilangan yang sesuai. Dan akhir sekali guru berbincang dengan murid tentang jawapan yang telah dihasilkan. Contoh soalan ialah kakak mengambil beberapa dash garam. Jadi apa penjodoh bilangan yang sesuai untuk garam? Secubit garam. Jadi murid-murid akan melengkapkan latihan tersebut dan guru-guru akan berbincang jawapan. Jika ada jawapan salah, guru akan menerangkan kenapa jawapan itu salah. Jadi dari aspek ini, murid-murid akan mengukuhkan lagi pemahaman mereka terhadap penjodoh bilangan. Baiklah, seterusnya guru akan melakukan aktiviti pengayaan. Guru akan mengedarkan lembaran kerja objektif untuk murid menjawabnya. Seterusnya murid-murid akan menjawab soalan-soalan tersebut dan guru akan menyemak jawapan murid secara individu. Aktiviti pengayaan ni merupakan aktiviti tambahan dan pelbagai serta mengandungi unsur untuk meluaskan pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman seseorang murid.
Biasanya aktiviti ini lebih mencabar. Macam yang kita tengok soalan 13, Mak Tijah memasukkan sedash garam ke dalam masakannya. Mungkin murid-murid akan keliru, ada banyak jawapan. Mana satu jawapannya? Adakah itu cubit? Adakah itu biji? Adakah itu cucuk? Jadi murid-murid terpaksa untuk menggunakan minda mereka untuk menjawab soalan ni dengan betul. Dan akhir sekali, aktiviti pemulihan. Aktiviti pemulihan merupakan aktiviti PDP yang khusus dijalankan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran ringan yang boleh diatasi dalam masa yang singkat. Contohnya ada pelajar yang tak faham penjodoh bilangan, mungkin melalui aktiviti pemulihan ni mereka boleh faham apakah itu penjodoh bilangan. Contoh, murid akan suai padan gambar dengan penjodoh bilangan yang sesuai. Contoh macam gambar yang pertama, surat khabar. Surat khabar mereka akan ambil sesuai padankan dengan naskah. Macam tu caranya. Jadi akhir sekali guru akan menyemak jawapan murid tersebut. Baiklah, akhir sekali penutupan. Penutupan boleh dibahagikan kepada dua, kognitif dengan sosial. Kognitif ni rumusan isi pelajaran iaitu penjodoh bilangan dan penerapan nilai murni. Manakala sosial pula, guru akan memberikan pujian atas komitmen dan kerjasama yang telah diberikan oleh murid-murid dan ada kalanya guru akan memberikan ganjaran contoh hadiah ataupun dalam bentuk makanan. Jadi yang pertama, guru akan merumuskan isi pelajaran pada hari ini. Seterusnya murid menyenaraikan penjodoh bilangan yang telah dipelajari dan guru merumuskan nilai-nilai murni yang diperoleh oleh murid. Seterusnya guru menyatakan kriteria pencapaian murid dan akhir sekali guru akan memuji semua murid yang memberi kerjasama serta memberikan ganjaran yang sesuai supaya murid-murid lebih menarik dan lebih aktif pada masa yang akan datang. Baiklah, ini merupakan rujukan saya. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.